Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan hadis yang berkait dengan ibadat haji dan umrah. Hadis yang ke-786 daripada kitab Bulughul Maram, katanya wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada' faja'alu yas'alunahu faqala rajul lam ash'ur fahalaqtu qabla an adhbah qala idhbah wala haraj faja'a akhar faqala lam ash'ur فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه. Maksudnya daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti ataupun berdiri pada Hajjatil Wada'. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata oleh seorang lelaki, aku tidak tahu sehingga aku mencukur rambut sebelum melakukan penyembelihan binatang al-hadiyu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembelihlah, tidak ada larangan bagimu. Yang lain datang lalu bertanya, aku tidak tahu sehingga aku menyembelih binatang al-hadiyuku sebelum melempar jamrah, sebelum melontar jamrah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, lemparlah, lontarlah jamrah, tidak ada larangan bagimu. Pada hari itu tidak sekali-kali baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu yang didahului ataupun diakhirkan, melainkan bersabda dalam jawapannya, lakukanlah, tiada larangan bagimu. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Abdullah bin Amr bin al-As menceritakan kepada kita tentang perkara yang berlaku pada Hajjatul Wada'. Yang mana apa yang diceritakan oleh beliau ini adalah menjadi dalil sandaran kepada beberapa hukum yang berkait dengan pelaksanaan ibadat haji. Apa yang disebut di sini adalah pada Hajjatul Wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Dalam hadis ini tidak sebut pada tempat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Tetapi di dalam hadis yang lain menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di atas unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina pada hari raya. Okey, pada hari raya di Mina Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas unta dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar daripada soalan-soalan yang diajukan oleh beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya lagu mana ceritanya? Kita sebelum daripada ni kita ada pernah menyebut suatu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut litakhudhu anni manasikakum. Hendaklah kamu mengambil daripada aku cara pelaksanaan ibadat haji kamu. Baik. Pada hari raya haji itulah hari raya haji. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya haji, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melontar jamratul aqabah. Pada hari raya itu Rasul melontar jamratul aqabah. Lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar jamratul aqabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelih binatang. Rasul sembelih binatang dan kita cerita dah sebelum daripada ni. Lepas daripada Rasul sembelih binatang, Rasul cukur. Lepas daripada Rasul cukur, barulah Rasulullah pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah ataupun dipanggil juga tawaf rukun haji. Okey, tengok hak yang Rasulullah buat. Hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dia, Rasul melontar dulu. Lepas tu Rasul sembelih, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukur, lepas tu barulah Rasulullah pergi melakukan tawaf. Okey, benda ni hak yang Rasul buat. Maka apabila sebahagian daripada sahabat dengar Rasulullah kata mungkin ambil cara pelaksanaan ibadat haji kamu daripada aku, dan ada sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia cukur sebelum daripada sembelih, sedangkan Rasulullah sembelih dulu baru cukur. Dan ada sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih sebelum daripada melontar, sedangkan Rasulullah melontar dulu barulah sembelih. Baik, okey, nampak dah kan? Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Adakah menjadi kesalahan bagi dia melakukan hal tersebut? Adakah menyebabkan perbuatan dia tidak diterima, tidak sah kerana dia melanggar tertib, buat selain daripada cara yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika para sahabat bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul kata lagu mana? Buat, tak ada masalah. Hak yang mudah buat lagi, buat lepas daripada tu tak ada masalah. Tidak berdosa pun, tidak menjadi masalah. Cuma dalam hadis ni menyebut dua perkara. Tapi kalau kita tengok kepada keseluruhan riwayat, sebenarnya ada 4 persoalan. Kalau kita tengok keseluruhan riwayat yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, rupanya kita dapati ada 4 persoalan yang diajukan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan yang diajukan adalah tentang dia cukur sebelum daripada sembelih. Yang keduanya dia cukur sebelum daripada melontar. Yang ketiganya dia sembelih sebelum daripada melontar. Yang keempatnya ada juga dia pergi tawaf dulu sebelum daripada melontar. Baik. 4 soalan kalau kita tengok kepada keseluruhan hadis yang membincangkan tentang perkara ini. Cuma untuk kita faham molek, kita kena tahu dulu bagaimana hak yang Rasulullah buat. Hak yang Rasulullah buat, Rasul melontar dulu jamratul aqabah sebanyak 7 biji. Rasul melontar dulu. Dan kita cerita dah pada 2 minggu lepas. Rasul melontar setelah daripada apabila selepas daripada naik dah matahari, tinggi dah matahari, maka Rasul melontar sebanyak 7 biji batu pada hari raya pada jamratul aqabah. Baik. Jadi lepas daripada Rasul melontar, Rasul sembelih. Rasul sembelih binatang. Dan kita cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelih sebanyak 100 ekor unta. Oh, bukan sikit. 100 ekor unta Rasulullah sembelih. Baik, lepas daripada itu Rasul bercukur. Lepas daripada Rasul bercukur, barulah Rasul tawaf. Tawaf yang dikenali sebagai tawaf ifadah ataupun tawaf rukun haji. Okey, ni begini hak yang Rasul buat. Dan tadi kita cerita lagu mana? Rasul khabar suruh ambil cara pelaksanaan ibadat haji daripada Rasulullah. Dan pada hari itu ada sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bercukur sebelum daripada sembelih. Satu. Dan ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah dia cukur sebelum daripada melontar. Ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah sembelih sebelum daripada melontar. Dan ada juga sebahagian daripada sahabat Rasulullah pergi tawaf sebelum daripada melontar. Jadi apa yang mereka buat menyalahi apa yang Rasulullah buat. Maka apabila mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kata tak ada masalah. Hak yang dia buat saat itu tidak menjadi masalah. Maka kita faham daripada hadis ini
bahawasanya antara 4 perkara ini kita nak buat hak mana dulu, hak mana kemudian tidak menjadi masalah. Cuma hak yang paling comelnya adalah kita buat sebagaimana hak yang Nabi SAW buat, iaitu kita melontar dulu. Lepas tu kalau ada binatang hak yang kita nak sembelih, kita sembelih binatang. Lepas daripada tu kita bercukur. Lepas daripada tu barulah kita melakukan tawaf. Hak ni hak yang paling baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa 'anil Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara qabla an yahliq wa amara ashabahu bidzalik. Rawahu al-Bukhari. Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih haiwan, menyembelih binatang al-hadiyunya. Kita pada beberapa minggu lepas kita telah cerita apa yang dimaksud binatang al-hadyu. Lain daripada binatang al-udhiyah yang kita korbankan pada hari raya. Boleh kita nak tahu makna binatang korban, boleh je kita nak tahu makna binatang korban. Tapi ada perbezaan. Binatang al-hadyu adalah binatang korban yang kita sembelih di sana. Baik. Yang sembelih di tanah haram. Waktu kita cerita dah pada beberapa minggu lepas. Jadi dalam hadis ni Miswar, seorang sahabat Rasulullah, menceritakan bahawa Rasulullah dia sembelih sebelum daripada cukur. Jadi Rasulullah sembelih dulu baru cukur. Dan Rasulullah memerintahkan para sahabat dia melakukan hal tersebut. Maksud sembelih dulu baru cukur. Dan kita faham tadi ada sebahagian daripada sahabat dia cukur dulu baru sembelih, maka bermakna perintah sembelih sebelum daripada bercukur adalah perintah sunat, bukan perintah wajib. Itu kita kena faham. Sebab kita bincang dah hadis yang sebelum daripada ni. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ramaitum wa halaqtum faqad halla lakum at-tib wa kullu shay'in illa an-nisa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi dha'f. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kamu melontar Jamratul Aqabah, apabila kamu melontar dan kamu telah bercukur, maka sesungguhnya telah halal bagi kamu wangi-wangian dan kesemua perkara melainkan perempuan sahaja yang belum lagi halal kepada kamu. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayat juga oleh Imam Abu Daud. Cuma sanad hadis ini lemah. Hadis ini bukan hadis sahih, bukan hadis ini adalah hadis dhaif. Jadi hadis ini menyebut kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kamu telah melontar, lepas tu kamu bercukur, maka apabila kamu buat dua perkara ni, boleh dah mu nak kenakan wangi-wangian, boleh dah mu nak pakai baju biasa. Okey, boleh dah mu nak kerak rambut, mu nak nak kerak kuku, boleh dah. Tidak menjadi masalah dah. Melainkan hak yang belum lagi boleh adalah perempuan. Maksud perempuan di sini adalah isteri, tidak boleh lagi bersetubuh, berkahwin dengan perempuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut oleh ulama fiqh adalah dalam kita melakukan haji, melaksanakan ibadat haji, di sana ada dua tahallul. Di sana ada dua tahallul. Tahallul yang pertama dan tahallul yang kedua. Kita ada gini ya, kita ada tahallul awal, kita ada tahallul thani. Lepas tu kita ada lagi nafar awal, nafar thani. Itu lain. Tahallul awal lain dari ataupun tahallul lain daripada nafar. Nanti kita akan cerita maksudnya nafar. Kita ada tahallul awal dan kita ada tahallul thani. Yang mana apabila seorang tu melakukan dua perkara daripada tiga ni, maka terhasil dah tahallul awal. Apabila dilakukan ketiga-tiga perkara ni, maka terhasil tahallul thani. Awal ni yang pertama, thani yang kedua. Tahallul yang pertama dengan tahallul yang kedua. Perbezaan di antara tahallul awal dengan tahallul yang kedua adalah
tahallul awal boleh dah. Pantang larang hak yang menjadi pantang larang kepada orang yang sedang berihram, boleh dah dia buat. Kang antara pantang larang kepada orang yang sedang berihram adalah mengambil bau-bauan, mengambil wangi-wangian. Maka boleh dah. Dia nak pakai wangi-wangian pun boleh dah. Antara perkara yang menjadi pantang larang kepada orang yang berihram adalah mengenakan minyak rambut pada kepala dan janggut. Maka ketika dia bertahallul awal, boleh dah dia pakai minyak rambut. Boleh pakai minyak pada janggut dia. Antara perkara yang menjadi pantang larang kepada orang yang sedang berihram adalah memakai pakaian-pakaian yang tertentu. Sebagai contoh, pakaian yang bersarung, yang kita kata, pakaian yang berjahit, yang kita kata pakai piyah tak boleh kan? Maka bagi orang lelaki, orang puang lain pula. Maka ketika dia melakukan tahallul awal ataupun dia telah bertahallul dengan tahallul awal, maka perkara itu boleh. Okey, manakala tahallul yang kedua pula, barulah mengharuskan perempuan. Barulah boleh dia bersetubuh dengan perempuan, barulah boleh dia berkahwin. Sebelum daripada tahallul yang kedua, tidak boleh lagi dia bersetubuh dengan orang puang. Jadi, puang selagi hak yang tidak halal. Hak lain boleh berlaku dah. Okey, itu maksud orang yang melakukan dua daripada tiga ni dapat tahallul awal, buat tiga-tiga dapat tahallul tsani. Tahallul yang kedua. Okey, apakah yang dimaksud dengan tiga? Yang pertamanya melontar jamrah, yang keduanya adalah cukur, yang ketiganya tawaf. Tiga ni. Melontar jamrah, yang keduanya cukur, yang ketiganya tawaf. Kalau orang tu buat dua daripada tiga, dapat tahallul yang pertama. Buat tiga-tiga, maka dapat tahallul yang kedua. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma hadis ni hadis dhaif. Dah sandaran kepada apa yang disebut oleh ulama, sebenarnya sandaran di hadis yang lain. Hadis yang lain ni kita bincang dah sebelum daripada ni. Hadis yang diriwayat daripada Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihrami qabla an yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait." Aku mewangikan, aku meletakkan wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ihram Rasulullah sebelum daripada Rasul berihram. Sebelum daripada Rasul berihram, Aisyah mewangikan Rasulullah, meletakkan wangian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Aisyah, dan aku mewangikan juga Rasulullah, aku meletakkan bauan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Rasulullah melakukan tawaf. Sebelum daripada Rasulullah melakukan tawaf. Jadi Rasul buat benda, Rasul melontar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercukur. Manakala sembelih tak termasuk dah. Jadi Rasul melontar, lepas tu Rasul bercukur sebelum daripada Rasul tawaf. Rasul buat dua perkara, maka Aisyah letak dah wangian kepada Rasulullah. Jadi bermakna benda tu telah dihalalkan dah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama juga kepada kita. Sebab itulah para ulama fiqh menyebut orang yang melakukan dua perkara daripada tiga yang kita sebut saat ni, maka terhasil dah tahallul yang pertama. Cuma orang puang masih lagi belum halal kepada dia, melainkan setelah daripada tahallul yang kedua. Okey, habis. Seterusnya, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alan nisa'i halq wa innama yuqassirn. Maksud rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wanita tidak boleh mencukur rambutnya melainkan hanya memotongkannya sahaja. Cakap kita benda memendekkan ataupun guting sahaja. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Apa yang kita pernah bincang sebelum daripada ni, dan apa yang pernah kita sebut sebelum daripada ni, antara rukun haji dan umrah adalah bercukur ataupun bergunting bagi lelaki. Antara rukun haji dan rukun umrah adalah bercukur ataupun bergunting bagi lelaki. Maka manakala perempuan hanya bergunting, tidak boleh perempuan bercukur. Itu maksud. Itu maksud hadis ni. Kata Rasulullah, laisa 'alan nisa'i halq
tidak ada di atas perempuan bercukur. Tidak boleh orang perempuan cukur. Orang perempuan kena gunting je. Okey, dia gunting sedikit daripada rambut dia untuk dia melakukan rukun haji ataupun rukun umrah. Orang perempuan tidak boleh dia cukur. Dan kalau dia nak cukur juga, apakah hukum? Ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan makruh yang bersangatan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan hukum dia adalah haram. Dan sebenarnya bab orang perempuan cukur ni bukan dalam bab haji sahaja, bukan dalam bab umrah sahaja hak yang kita cerita hukum dia saat ni tu. Bahkan hak yang tidak haji, tidak umrah pun tidak digalakkan perempuan bercukur. Dilarang perempuan bercukur. Jadi orang perempuan nak cukur boleh ke tak? Tak boleh. Dia dah kan kayak gini sepadang muka dah kan. Dia pergi Thailand, pergi tengok tok cha tu, hak tina tu duk cukur kepala. Balik nak tiru atik nak cukur kepala boleh ke tak? Tak boleh. Kalau nak tiru tok cha tu bukan setakat hukum dia makruh atas pandangan sebahagian daripada ulama, bahkan hukum dia adalah haram kerana ada tasyabuh dengan orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Sesiapa yang menyerupai satu kaum, maka ia adalah daripada kelompok kaum tersebut. Baik. Jadi orang puang kalau nak cukur rambut boleh ke tak? Kena tengok. Kalau sekiranya ada hajat, ada keperluan, sebagai contoh rambut dia nak merawat rambut dia sebab rambut dia masalah, kulit pada dia masalah, jadi mesti kena cukur dulu ataupun dia nak bekang, maka ketika tu dibolehkan. Kalau contohnya nak bekang, hak tu dibolehkan. Sebab ada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Maimunah pernah bercukur untuk berbekam. Baik, okey, kalau untuk ada tujuan hak tu tidak menjadi masalah. Saja-saja hukum dia kena tengok. Kalau nak tiru orang kafir, maka hukum dia adalah haram. Kalau tak mau tiru orang kafir, maka ada dua pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan makruh yang bersangatan, ada pandangan yang kedua mengatakan hukum dia adalah haram. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ista'dhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita bi Makkah layali Mina min ajli siqayatihi fa adhina lahu muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma menceritakan kepada kita bahawasanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib pernah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermalang di Mekah pada malang-malang Mina dari kerana melaksanakan tugas siqayah yang dipegangnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memberi izin. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita tentang suatu perkara yang mana benda ni dia berkait dengan pelaksanaan ibadat haji, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Rasulullah. Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta izin kepada Rasul untuk bermalang di Mekah pada malang-malang Mina. Malang-malang Mina ni maksudnya adalah malang yang malang 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Kita antara wajib haji. Okey, antara wajib haji. Antara wajib haji, bukan rukun haji. Dia rukun haji lain, wajib haji lain. Rukun haji lain, wajib haji lain. Kedua-dua mesti kita kena buat. Tak buat, salah. Tak buat, dosa. Kalau tanpa ada sebarang keuzuran. Cuma rukun haji ni kalau tak buat, tak jadi haji dia. Berbeza dengan wajib haji. Kalau tak buat, masih lagi sah haji dia. Cuma dia kena bayar dam. Dalam hal-hal tertentulah adalah perbincangan dia. Antara wajib haji adalah bermalang di Mina. Malang yang ke-11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah, mesti kita kena berada di Mina. Jadi kita kena berada di Mina pada kebanyakan malang. Jadi kalau kita bagi dua malang, biar kita duduk di Mina tu lebih banyak berbanding duduk di tempat lain. Okey, itu di antara termasuk dalam wajib haji. Jadi Abdullah ataupun Abbas bin Abdul Muttalib, dia ni memegang tugasan siqayah. Siqayah makna benda siqayah. Siqayah ni adalah dia ambil air, cakap mudah kita, dia akut air, dia persiapkan air untuk diberikan kepada orang yang mengerjakan haji. Dia
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita cerita sikit tentang siqayah. Kita ada di sana ada siqayah, ada rifadah. Dia itu di antara tugasan-tugasan yang mulia yang dipegang oleh sebahagian daripada penduduk Mekah pada ketika itu. Abdul Manaf. Siapa Abdul Manaf? Moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Okey, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf, moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memegang tugas siqayah. Dia pegang tugasan siqayah ni. Baik. Jadi dia pergi akuk air. Jadi musim haji tu dia akuk air, dia pun tok dalam bekas-bekas air yang berada di sekeliling Kaabah. Yang ada sekeliling situ, tujuan dia untuk bagi minum kepada tetamu Allah. Dan mereka penduduk Mekah menganggap orang yang pegang tugasan tersebut adalah orang yang mendapat kemuliaan. Orang yang cukup mulia, bukan orang calon-calon orang yang boleh pegang tugasan tersebut. Rebut pakat nak. Baik. Kerana nak memuliakan tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memuliakan tetamu Allah pasti adalah orang yang mulia. Selepas daripada kematian Abdul Manaf, maka tugasan tersebut dapat kepada Hashim, anak kepada Abdul Manaf. Baik, lepas daripada mati Hashim, boleh kepada anak Hashim, nama dia Abdul Muttalib, toki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada Abdul Muttalib meninggal dunia, maka boleh kepada anak Abdul Muttalib, iaitu pak saudara Rasulullah yang nama dia Abbas bin Abdul Muttalib. Boleh dia kalau kira anak Abdul Muttalib, dia antara yang muda, tapi boleh ke dia. Jadi oleh kerana perlu kepada tengah malam tu nak kerja, nak pergi akuk air tengah malam, sebab esok orang pakar nak pergi ni, maka dia minta izin kepada Rasulullah untuk bermalang di Mekah, bukan bermalang di Mina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi izin kepada dia. Jadi apa yang kita faham daripada hadis ini adalah gugur kewajipan bermalang di Mina bagi orang yang memegang tugasan siqayah. Okey, ni yang disebut oleh ulama fiqh berpandukan kepada hadis ini. Jadi apabila Rasulullah memberi izin kepada pak saudara dia untuk melaksanakan tugasan siqayah kupu air untuk diberi minum kepada orang yang akan datang esok, maka kata ulama, antara orang yang gugur daripada melaksanakan wajib haji iaitu bermalang di Mina adalah orang yang memegang tugasan siqayah ini. Orang yang pegang tugasan siqayah ini. Tak kiralah sama ada dia saat itu daripada keluarga Abbas ataupun bukan daripada keluarga Abbas. Kalau zaman kita, katakanlah pekerja saat itu diberi tugasan untuk memenuhkan air dalam tong-tong yang tertentu untuk kemudahan kepada orang yang akan datang untuk tawaf esok sebagai contoh. Maka golongan ini gugur untuk bermalam di Mina. Okey, boleh faham kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Asim bin Adi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkhasa li ru'atil ibil fil baytutati ammina yarmuna yawman nahr thumma yarmuna al-ghad thumma yarmuna al-ghad li yawmayn thumma yarmuna yawman nafr. Rawahu al-khamsah wa sahhahu at-Tirmidzi wa Ibn Hibban. Maksudnya daripada Asim bin Adi radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, Rasulullah memberi izin kepada para pengembala unta untuk menginap di luar Mina. Mereka melempar jamrahnya pada hari raya Korban, lalu keesokan harinya dan lusanya untuk 2 hari, kemudian melempar lagi di hari Nafar. Hadis riwayat 5 orang ulama hadis dan dinilai sahih oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibn Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Asim bin Adi menceritakan kepada kita bahawasanya ada lagi golongan yang Rasulullah bagi kelonggaran kepada dia untuk tidak bermalam di Mina. Hak tadi orang yang memegang tugas siqayah diberi kelonggaran untuk tidak bermalang di Mina dan tidak perlu dia kena bayar dam, tidak perlu kena bayar denda ataupun tidak perlu kena bayar dam.
Dan ada golongan yang kedua yang diberi kelonggaran oleh Rasulullah untuk tidak bermalang di Mina, iaitu pengembala-pengembala unta. Jadi pengembala unta tengah malang saat itu dia kena cara unta dia. Jadi unta dia tidak bertebarang di merata tempat tengah malang. Maka dia perlu kepada kita tengok unta dia setelah daripada siang hari, dia saat itu lepas unta dia, membawa unta dia pergi pada tempat makan makanan ataupun tempat yang ada tumbuh-tumbuhan, rupuk dan seumpamanya untuk dimakan oleh unta tersebut. Jadi pada malam hari dia kena kumpul unta dia. Maka Rasulullah bagi kelonggaran kepada pengembala unta tersebut untuk tidak bermalam di Mina, tanpa perlu kena bayar dam. Cuma apa yang perlu dilakukan oleh pengembala unta tersebut adalah mesti dia kena melontar pada hari raya, pada Jamratul Aqabah. Mesti dia kena melontar. Hari raya dia kena melontar. Begitu juga hari yang ke-11 dia kena melontar. Hari yang ke-12 dia kena melontar. Hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah dia kena melontar. Cuma malang je, tidak perlu dia bermalam di Mina. Baik. Adakah kelonggaran ini hanya untuk dua orang ni saja ataupun dua golongan ini saja, ataupun juga untuk golongan-golongan yang lain yang mempunyai urusan seperti dua golongan ini? Di sini ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Ada sebahagian daripada ulama fiqh menyebut bahawasanya kelonggaran untuk tidak bermalang di Mina bukan hanya untuk dua golongan ini sahaja. Bahkan ada lagi golongan-golongan yang lain yang diberi kelonggaran. Sebagai contoh, orang tu sakit. Perlu kepada rawatan. Tidak boleh dia nak bermalang di Mina, mesti dia bermalang di hospital sebagai contoh. Maka diberi kelonggaran kepada dia untuk tidak bermalang di Mina. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahr. Al-hadith muttafaqun alaih. Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan hadis berikut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada hari raya Qurban, dan seterusnya hingga akhir hadis. Hingga akhir hadis ni maksudnya hadis panjang lagi. Cuma nak cerita antara perkara yang disunatkan dilakukan pada hari raya adalah khutbah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada para sahabat pada hari raya tu. Baik. Seterusnya katanya, wa an Sarra'ah binti Nabhan radhiyallahu anha qalat khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm ar-ru'us faqala alaysa hadha awsaq ayyam at-tashriq. Al-hadith rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Maksudnya daripada Sarra' binti Nabhan radhiyallahu taala anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada hari Ru'us. Ru'us adalah perkataan jamak daripada mufradnya ra's, kepala. Pada hari kepala-kepala. Maksud pada hari kepala, ada sebahagian daripada ulama menyebut hari kepala ni adalah hari raya kedua, ataupun cakap kita kok hari yang ke-11 daripada bulan Zulhijjah. Kita raya hari ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Hari ke-11 tu hari kepala. Berapa hari ke-11 hari kepala? Ada sebahagian ulama menyebut hari ke-10 saat itu, hari raya tu orang pakat sembelih binatang korban. Baik, jadi pakat makan hari tu. Lepas tu tinggal lagi kepala yang akan diguna untuk makan keesokan harinya. Baik, sebab itulah hari yang kedua dinamakan sebagai hari kepala. Baik, ni dululah. Itu apa yang disebut oleh sebahagian daripada ulama. Jadi yang dimaksud dengan hari kepala saat itu adalah hari yang kedua dari hari raya Qurban, ataupun hari yang ke-11, ataupun hari yang pertama daripada hari tasyrik yang 3. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Maka berpandukan kepada hadis ini, kata ulama sunat juga berkhutbah pada hari tasyrik, hari yang ke-11 daripada bulan Zulhijjah. Hari raya rasa khutbah, hari ke-11 pun khutbah pula, sunat. Baik. Seterusnya katanya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha tawafuki bil baiti wa baina as-safa wal marwati yakfiki li hajjiki wa umratik. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya,
tawafmu di Baitullah dan sa'imu di antara Safa dan Marwah cukup untuk haji dan umrahmu. Jadi mung tawaf dan mu bersa'i dua tu cukup untuk hajimu dan umrahmu. Kita tidak faham hadis ini, melainkan kita kena cerita sikit. Dalam tahun Hajjatul Wada' sampai di miqat, maka Aisyah hanya berniat untuk mengerjakan umrah sahaja. Ada sebahagian sahabat berniat untuk mengerjakan umrah sahaja walaupun sudah berada pada bulan haji, kerana mereka ingin melakukan haji tamattu'. Haji tamattu' ni kita buat umrah pada bulan haji. Itu makna haji tamattu'. Jadi Aisyah dia buat umrah je, dia niat umrah. Sampai di satu tempat, nama tempat tersebut Sarif, Aisyah datang haid. Apabila datang haid, maka dia nangis. Nabi SAW tanya, "Bapa nangis? Ada kamu datang haid?" Kata Aisyah, "Ya, aku datang haid." Maka kata Nabi SAW, "Tak ada masalah walaupun datang haid. Mu boleh buat belaka benda yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji, cuma tak boleh mutawah je." Baik. Maka lepas daripada itu Rasulullah SAW, siapa Mekah orang pakat tawah belaka, dia tak tawah lagi, maka Rasulullah suruh dia berniat untuk mengerjakan haji. Maksudnya memasukkan umrah ke dalam haji. Dia boleh memasukkan umrah ke dalam haji. Tadi kita niat umrah dah, kita tak niat haji. Sebelum daripada kita tawaf, kita boleh berniat haji pula. Jadi buat haji dia panggil haji qiran. Kita gabungkan di antara umrah dengan haji. Okey, boleh faham kan? Kita gabungkan di antara umrah dengan haji. Dengan satu perbuatan sahaja. Jadi apabila dia selesai dah haid dia, maka Rasulullah SAW kabar kepada dia, mung tawah saat itu dan musa'i saat itu memadai untuk haji dan umrahmu. Sebab mung telah melakukan haji qiran. Mung gabungkan di antara haji dengan umrah. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha masih lagi belum rasa puas hati. Maka diminta pula untuk melakukan umrah selepas daripada itu. Maka Nabi SAW memerintahkan dia supaya pergi mengambil niat umrah di Tan'im. Sebab itulah di Tan'im ada masjid yang dikenali sebagai Masjid Aisyah. Baik, dia ambil pula niat sekali lagi untuk buat umrah sekali lagi. Baik. Seterusnya katanya wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya, ada kebaikannya, dan kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين.